betul ke orang kata buat in-driver e-hailing ni tak ada potongan komisen? Betul ke tak betul? Jom kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, kembali lagi ke TV channel ke YouTube channel TV Huru Hara. Okey, saya Cik Lim Pilot. Okey, hari ni saya nak buat sikit review tentang InDriver. Okey, InDriver ni sebelum ni kalau saya buat InDriver dia tak ada potongan komisen ya, ataupun service charge lah, apalah, kita dapat 100% daripada apa yang job yang kita buat kan. Tapi lately ni saya perasan ada pemotongan beberapa persen daripada fare yang ada lah. So contoh kat sini, kalau kita tengok, saya buka satu ya, contoh yang saya dah buat pada 26 Jun. Saya ada buat berapa job ya hari 26 Jun, 1 2 3, saya ada buat 4 job ya pada 26 Jun. Jumlah total yang saya dapat RM91. Okey, RM91 ni adalah setelah dah dipotong ke? Oh, belum potong. Maknanya ini kasar ya, RM91 ni kasar. Sebab apa? Saya nak tunjukkan. Okey, saya nak tunjuk kat sini. Kalau perasan dia ada pemotongan macam ni. Nampak tak? Dia ada potong RM1.53 daripada RM17. Dia ada potong ini fare RM46, dia ada potong RM4.14. Lepas tu dia ada tulis bawah CBP 6%, bermaksud 25 sen. 25 sen saya tak tahu ni apa ya. Lepas tu macam ni. Okey, perasan tak dia dah buat pemotongan ni. Siapa kata InDriver tak ada potong komisen? Gitu, dia tak panggil komisen ya. Dia panggil apa? Mari kita tengok dia panggil apakah. Gitu. So macam 24 Jun pun saya ada buat berapa job ya? 24 Jun 1 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya ada buat 7 job pada 24 Jun. Jumlah kasar 171 pun sama ya. Dia ada buat pemotongan komisen kat sini siapa kata InDriver tak ada buat pemotongan komisen. Payment to InDriver RM2.97. RM2.97 dia tidak daripada RM33. RM1.62 tidak daripada RM18. Macam itulah seterusnya. Begitu. Okey, apakah maksud? Tengok ya, semua job saya dah start daripada 23 Jun. Job saya semua dah ada pemotongan persen dekat situ ya. Tapi CBP ni apa ya? Okey, mari kita tengok. Nak tengok apakah maksudnya benda-benda yang dia cakap commission tu. Okey, kat sini ada refund RM3.63. Apa maksud refund tu? Payment made to use the service. Tengok ya, payment made to use the service are automatically taken from the driver's balance at one of the following points: when the driver taps the caller passenger button, when the driver taps the I'm here button, when the driver is arriving at point A pickup. Maknanya salah satu daripada ni kita akan dipotong komisen tu lah. Dia panggil service payment ya. Okey, kalau kita tak tekan call passenger, kita tak tekan I'm here button, tapi kita dah sampai dekat arrive pickup point, tetap juga kena potong. Okay, refund is the service payment for cancel order that the driver will receive back in their InDriver account. Each payment is returned separately from 7 to 30 days after the order has been cancelled and verified by a manager.
Okey, nak refund pun dia ambil 7 hingga 30 hari. Itu pun setelah di-verify. Okey. Susah nak dapat duit balik walaupun ringgit-ringgit sen-sen. Okey, the service payment is refunded automatically in these two instances when the passenger cancel their request before tapping I am coming. When a passenger does not turn up and the driver has already arrived. In this case, the driver needs to end the trip by tapping cancel. Then passenger didn't show up. This button will only work when you are still near the location where you press I'm here button. In these instances, there is no need to fill out a form or contact our support service Okey, dia akan refund dalam 7 hingga 30 hari. Okey, faham tak? Itulah antara benda-benda yang dia potong lah charge tu kan. Macam ni kalau tengok saya punya balance kat sini ada negatif 53 sen. Negatif dalam saya punya credit wallet lah, dia panggil credit wallet ada 53 sen kat sini. Bermaksud saya dah tak boleh ambil job. Tengok balance negatif 53. Saya tak boleh ambil job. Bila saya tekan saya kalau ada order masuk kan. Kalau ada order masuk macam ni. Sekejap saya tukar dulu. Kalau order masuk macam ni, kalau saya contoh saya nak ambil kan, dia akan keluar dia akan keluar macam ini. Your balance is negative 53 sen. You don't have sufficient fund to take the next right request. So dia suruh kita replenish ni maksudnya dia suruh kita top up lah. Kat sini boleh pakai bank card, cash ni kena top up dekat 7-Eleven Okey, bank transfer wallet dan macam tu lah. Itu cerita dia begitu cerita dia. Jadinya kita tengok balik saya punya income hari tu. So sebenarnya saya dah dikenakan charge. Saya dah dikenakan charge. Berapa persen saya kata silap, kalau in-driver ni dia dalam below than 10% commission dia akan charge dia panggil service payment lah. Maknanya service yang dia buat tu lah. Kalau kita tekan button ni, button tu semua dia kena charge gitu. Habis tu kalau senang kita tak payah tekan apa-apa button. Itu contoh ini yang saya faham lah. Sebab start daripada 23 Jun tu saya buat job, dia dah ada potong service payment. So mula saya pelik kat kenapa dia potong ni, untuk apa ni. So saya study untuk itu. Dan kadang-kadang kita bila kita dah sampai tempat passenger kan, kita tekan arrive kan. Kita tekan arrive, dia tulis itu bila kita tekan arrive, maknanya dia dah potong commission ikut berapa fare kita lah. Kalau fare kita RM29, dia potong RM2.61. So you divide sendirilah. So you dah dapat berapa persen sebenarnya dia potong untuk service charge. Tak faham. Saya tak faham. Orang kata in-driver zero commission kan. Tapi saya rasa laju je saya top up wallet saya. Lepas tu saya ambil job 2-3 job dah habis. So endingnya adalah saya start daripada berapa hari bulan last saya buat 26 Jun. Dan saya rasa saya dah tak nak buat in-driver lah. Sebab apa saya kata saya tak nak buat in-driver, dah lah dia ada potong service charge, commission lah, kita senang panggil commission. Lepas tu kita susah pula nak rebut order. Lepas tu nak pilih, nak bid harga. Lepas tu nak tunggu passenger accept harga tu. Kalau nasib kita baik dapatlah job tu, kalau tak dapatlah job tu. Banyak benda lah. Jadi saya rasa macam rumit sikit lah. Saya dah try kan, sebab semua benda ni kita kena try and error. So baru kita tahu benda ni bagus ke tak bagus ke, sesuai dengan kita ke tak. So saya kembali semula kepada fokus pada buat Grab. So bila saya buat Grab,
Saya start daripada hari Isnin hari tu. Wow, yesterday ada dapat 12 tips. Ya, bagus ya. So bila saya start balik buat saya fokus buat Grab daripada hari Isnin, saya fokus buat Grab. Tengok ya. Okey, tengok 26 saya buat in-driver kan. Saya ada buat Grab sekejap dengan in-driver kan, campurlah tadi 91 ni 119. So 27 hari bulan Monday. Okey, Monday ni saya start lah buat fokus balik buat Grab, sebab saya sebenarnya memang saya suka buat Grab. Orang kata fare mahal lah apalah, bagi saya tu Grab ni dia ada kalangan customer, regular customer dia tersendiri. Dia memang akan, walaupun harga mahal, dia akan guna juga perkhidmatan Grab, sebab Grab ni bagi saya dia banyak benefit. Dia ada pulangkan cashback, dia ada pulangkan rewards, point, everything you boleh claim, you boleh guna dekat mana-mana kan. So bagus. Kalau in driver zero ya, tak ada bagi apa pun. Dekat driver pun tak bagi, dekat passenger pun tak bagi. So okey, kita tengok saya buat Grab 9 pukul 9 saya start. Tapi Grab ni satu je kena sabar. Dia walaupun dia auto accept, senang lah, tak payah fikir nak rebut order kan. Kalau order besar tu memang kita punya lah. Tapi dia banyak order kecil jugalah, macam ni kan, RM40, 14, 11, 9, 8, 4. Bersabarlah waktu tu saya ni dengan dapat order je, order kecil RM4, RM5, RM8. Dapat lagi order kecil RM6, RM8. Dapat order besar sikit RM15. Dapat order kecil, order besar, sederhana, segala mak nenek semua ada. Lepas tu dapat nak pergi pergi KLIA RM58, 50 sen daripada rumah hotel. Lepas tu saya sampai dekat KLIA, tiba-tiba saya drop off, saya terus dapat job. Tak ada QQ pun, terus dapat job. So ada 2 job KLIA lah kat sini, RM58 dengan RM52 ya. Back to back order KLIA. Alhamdulillah, berkat sabar saya dapat kecil-kecil je kan. Lepas tu start balik kecil. Sampailah pukul berapa saya last kerja ya. Saya syok ni, sebab dia auto accept, jadi saya layan je lah. Sebab Grab ni dia secure sikit. Kita nak ambil passenger, dia secure, tak macam in driver lah. Ramai scammer lah, ramai orang tak bayar lah, segala mak nenek, semua benda tu kan pengalaman kan. So dekat Grab ni kita secure, jadi saya tak adalah rasa takut ke apa kan. Jadinya sampai 11.25 malam saya dapat 34 job. Okay, so okey lah, bagi saya dapat 34 job tu normal lah. Saya biasalah buat 34 job macam tu kan. So pada 28 hari bulan saya start lewat pukul 10.30. Macam tu juga order tak berapa besar, sederhana, dapat sederhana order. Lepas tu saya ada gap time kat sini banyak saya daripada pukul 3, pukul 6 baru saya sambung kerja balik. Lepas tu saya sambung kerja sampai pukul 11 malam. Tapi ada gap lah kat sini kan. Maknanya kalau tengok saya kerja daripada pagi sampai malam tu, bukanlah saya sampai orang kata non-stop. Jadi ada gap-gap kat situ. Cuma time tu nampak macam saya start pukul ni, saya habis pukul ni. Tapi between tu ada gap lah. Ada kadang-kadang saya stop, saya pergi berayap lah, pergi mana lah, pergi shopping lah, apalah kan. Gitulah. So saya stop 28 hari bulan, 18 job. Saya dapat 18 job. Pukul 11 malam saya stop. Pukul 10.30 start, 11 malam stop. Gitu. So itulah orang kata. So weekly untuk minggu ni Monday dengan Tuesday. So dah terkumpul dalam RM707. RM707 ni orang kata apa ya? Ya bersih lah komisen yang kita dapat lah. Dah memang dah solid, dah tak ada potong komisen daripada Grab lagi dah kan, sebab dia dah potong siap-siap. So RM707.80 untuk 2 hari ya, Isnin dan Selasa. Jadinya macam orang kata okey, ramai orang alah itu belum tolak minyak apa. Okey, untuk pengetahuan semua ya. Saya sebenarnya buy no pay later ya untuk petrol, sebab Grab ada bagi saya apa panggil kad minyak gitu. Okey,
untuk petrol saya tak terasa terbeban sangat lah kan, dengan komisen saya dapat tu, dan job yang saya buat tu saya dapat. Lepas tu untuk minyak, Grab memang bagi saya shell card lah. Saya dapat shell card untuk saya letak minyak. So dalam ni Grab bagi saya untuk 1 minggu dalam RM250. RM250 untuk 1 minggu saya guna. So dia buy now pay later ni dia adalah let's say kalau saya pakai seminggu 200. Contoh saya pakai seminggu 200 sampai Isnin sampai Ahad. So setiap hari Isnin next Isnin Grab akan buat pemotongan RM200 tu, tapi bukan sekali potong lah. Dia akan buat 200 bahagi dengan 7 hari. That's mean lebih kurang dalam sehari dalam 20 lebih atau RM30 macam tu lah. Bawah daripada RM30 lah sehari potong untuk bayar balik saya punya kad. Dan every week Grab akan top up balik lah kredit saya dalam shell card ni RM250. Jadi saya tak adalah rasa terbeban sangat nak pakai minyak tu kan. Rasa macam tak terasa pun. Memanglah kita kena bayar balik, tapi dia tidak semahal yang kalau kita isi sendiri dengan cash money kan. Kadang-kadang kita pakai lebih daripada, kalau full tank pun dalam RM50. Kadang-kadang kena top up lagi tengah malam kan. Macam tu lah. Tapi ini kata memudahkan saya lah. So terima kasihlah kepada Grab sebab bagi saya kad minyak ni berguna tau. Kadang-kadang saya tak buat job pun, saya nak pergi mana-mana saya pakai je lah kad ni. Dia ada limit dia kan. You boleh habiskan dalam 200.5, nak habiskan 1 hari pun boleh. Tak ada masalah. Kan. Okay, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Okay, so itu sajalah. Sekian, terima kasih. Jangan lupa share, like, subscribe YouTube channel saya ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.